الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الملك في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اصطفاه رحمة للعالمين بعثه، صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, takutlah kamu semua kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya goncangan gempa bumi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Pada hari itu, kamu dapat melihat, pada hari itu kamu akan melihat ibu-ibu yang mengandung menggugurkan anak-anak mereka. Ibu-ibu yang menyusu melepaskan anak-anak susuan mereka. Dan pada hari itu kamu melihat semua manusia dalam keadaan gila. Seolah-olah mereka menjadi gila, tapi sebenarnya bukanlah mereka gila. Hanya saja goncangan dan azab Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Baiklah sama-sama kita meningkatkan perasaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini dan mengimani, seterusnya menghayati hakikat bahawa setiap gerak-geri dan tindakan kita yang dan namun kita, setiap apa sahaja yang kita lakukan sebenarnya diperhatikan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala apa yang kita nikmati dan rasai adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nescaya kita akan dihitung dan ditanya terhadap segala nikmat dan segala apa yang kita miliki di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang tidak rela dan mampu dengan kemewahan kelalaian kehidupan dunia. Lantas mereka bersedia untuk menyiapkan perkara sebanyak mungkin untuk menghadapi hari kebangkitan pada masa yang sangat dahsyat itu. Hadirin yang dikasihi sekalian, hari ini marilah kita memperingati satu peristiwa yang besar yang telah menimpa umat Islam pada abad yang lalu. Peristiwa tersebut dikenali sebagai Nakba, yang membawa maksud malapetaka besar. Secara rasminya, semenjak peristiwa Nakba berlaku pada 15 Mei 1948. Pada petang 14 Mei 1948, bendera Union Jack diturunkan di Palestin dan sebagai gantinya dikibarkan bendera besar Australia. Pada keesokan harinya, yaitu pada 15 Mei 1948, negara Arab Israel diisytiharkan oleh Perdana Menterinya yang pertama,
yaitu David Sengulir. Tragedi ini bukan sahaja dirancang oleh pertubuhan teori Yahudi antara bangsa, bahkan mendapat kelulusan rasmi dari kuasa-kuasa besar, kuasa-kuasa barat, dan sengaja kepada PBB, yaitu British dan Amerika Syarikat. Tragedi tersebut menyaksikan 800,000 rakyat Palestin diusir dari rumah-rumah mereka dan tanah air mereka. Dan mereka terpaksa duduk tinggal di memang pelarian sehingga rasa ini. Jumlah mereka ini sudah melebihi 5 juta orang, dan sehingga kini mereka tanpa mendapat sebarang pembelaan, termasuklah daripada negara-negara umat Islam. Tidak jemaah yang dirahmati Allah, jika kita merasakan tragedi nasional ini tiada kita mengenal dengan diri kita, maka ada sesuatu yang sebenarnya tidak benar dengan akidah dan cara berfikir kita sebagai seorang Muslim. Apakah asas perkara ini? Yang utama adalah akibat daripada bentuknya konsep ummah. Konsep umat Islam sebagai satu ummah yang satu, yang tidak boleh disingkat-singkatkan dan digantikan dengan konsep negara bangsa, nation state, yang ditaklirkan oleh penjajahan ratusan tahun lalu ke atas umat Islam. Umat Islam yang diajarkan oleh Al-Quran sebagai umat yang satu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'minun ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya kamu ini adalah satu umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka hendaklah kamu semua bertakwa kepadaku. Oleh kerana ini dalam konsep nation state yang diperkenalkan oleh penjajah, maka kita kebanyakan umat Islam pada hari ini tidak lagi menganggap umat Islam keluar daripada batas sempadan antara bangsa sebagai saudara yang wajib dibela dan dipertahankan. Bahkan kadang-kadang timbul sentimen meresahkan Muslim di negara lain atau dari bangsa lain. Oleh kerana robohnya konsep kesatuan umat ini, umat Islam berjaya terpisah belahkan, berjaya dikotak-katikkan, dan memang itulah yang menjadi kontrak dan keinginan musuh Islam. Musuh Islam akan menyadari bahawa asas kepada kekuatan umat Islam bukannya hanya sekadar kekuatan ekonomi atau hasil mahsulnya, tetapi sebenarnya kekuatan umat Islam tersembunyi sebagai kekuatan persaudaraan yang terbina di atas akidah yang kukuh. Apabila akidah berjalan sedikit daripada jati diri umat Islam, tidak ada lagi kisah-kisah kekuatan ukhuwah persaudaraan yang terbina di atasnya. Akhirnya mulanya wilayah umat Islam dijajah dan dirasam satu persatu. Bahkan dengan penjajahan itu berterusan apabila mereka melanggarkan sempadan politik yang baru, sehingga wujudlah 50 negara Islam yang merdeka dan 19 negara Islam yang lain yang bergabung bersama wilayah bukan Islam. Negara-negara Islam ini hanya dipisahkan oleh garisan lurus yang dilukis oleh pembaris seperti Mesir, Sudan, Libya, Tunisia, Bahrain, Syria dan negara-negara Arab yang lain. Seperti juga Jordan, Iraq dan Palestin. Begitu juga negara-negara Malaysia dan Indonesia yang dipisahkan dari sejak awal lagi oleh satu garisan yang hentak Belanda tahun 1824 hasil keputusan British dan Belanda. Justru negara Islam yang jumlahnya 62 dan menempatkan 1,6 bilion umat Islam tidak mampu membela saudara-saudara seagama mereka di Palestin.
Hakikatnya Palestin dimiliki oleh negara-negara Arab Islam yang kaya raya dengan hasil petroleumnya, tetapi seolah-olah tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak cuma mengenal mati Allah, jika tidak peduli umat Islam terhadap saudara di Palestin, lebih parah daripada negara-negara yang memenuhi tuntutan ukhuwah. Sebabnya adalah bumi Palestin bukan sekadar satu daripada wilayah umat Islam yang dikuasai oleh musuh, tetapi lebih penting daripada itu. Bumi Palestin adalah tanah yang suci, adalah tanah suci umat Islam. Mungkin Islam terlupa bahawa kita mempunyai 3 tanah suci, di samping Masjidil Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kita mempunyai tanah suci yang ketiga, yaitu tempat Nabi SAW dimi'rajkan daripada bumi ke langit, yaitu Baitul Maqdis yang terletak di Masjidil Aqsa. Ia telah menjadi persinggahan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah Isra Mi'raj. Rasulullah SAW mengisytiharkan Baitul Maqdis mempunyai makna yang cukup besar bagi dirinya dan bagi umat Islam. Di samping Masjidil Aqsa itu sendiri mempunyai berbagai kelebihan berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan. Salat di Masjidil Aqsa juga menjadikan pahala hingga 500 kali ganda berbanding bersolat di tempat yang lain. Tidak cuma akan dirahmati Allah, peristiwa yang telah dirancang sejak tahun 1877 disetujui dengan penaklukan British ke atas Palestin pada tahun 1917 direstui oleh Parlimen British melalui lobby Yahudi yang mengizinkan bangsa Yahudi itu memasuki Palestin sebagaimana yang termaktub dalam deklarasi Balfour 1917 dan pembahagian Palestin pada negara Arab dan Yahudi oleh resolusi PBB 181 pada tahun 1947 dan keserobohan negara-negara Yahudi yang merapat tanah air raya Palestin pada tahun 1948 sebenarnya adalah titik hitam kepada penderitaan dan kekejaman yang berlawanan hingga saat ini. Pengisytiharan negara Arab Israel pada tahun 1948 telah membuka laluan kepada penaklukan seluruh bumi Palestin pada tahun 1967. Pada tahun tersebut, Baitul Maqdis, timur di mana terletaknya Masjidil Aqsa, lebih barat dan semenanjung Gaza telah diduduki oleh Israel. Masjidil Aqsa terus dikepung dan dikuasai oleh Yahudi Zionis sehingga ke hari ini. Mereka telah melakukan berbagai macam jahat untuk meruntuhkan masjid tersebut, termasuk dalam peristiwa pembakaran masjid pada 21 Ogos 1969 dan meletakkan bahan depan di bawah binaan masjid. Mereka menggali terowong di bawah masjid serta mendirikan kuil di bawahnya. Semua peristiwa ini gagal menjelaskan hati-hati Islam untuk berjuang berjihad untuk bagi membedakan cara sucinya sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh kaum Qawaidiyah.